tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Pengalaman yang diceritakan ini datang daripada Encik Sulaiman. Apa kabar Casey? Apa kabar para peminat rancangan Misteri Jam 12? #Jom MJ12. Saya ada satu pengalaman yang saya nak ceritakan dalam rumah saya. Tapi kisah ini berlaku pada tahun 2008, Kisi. Tahun 2008. Yang mana pada waktu itu arwah mak mertua saya masih lagi hidup dan menetap dengan kami. Sebenarnya arwah mak mertua saya ni pada waktu itu sudah tidak begitu sihat. Dia ni pula, arwah mak mertua saya ni merupakan seorang tukang obat. Ramai orang dah pernah datang dapatkan bantuan dari dia. Daripada bantuan nak cari jodoh, bantuan nak jadi kaya. Itulah arwah mak mertua saya. Tapi pada waktu dia membantu orang kononnya, itu ketika dia sihat. Dan perkara itu dilakukan di rumahnya sendiri. Jadi di rumah mak mertua saya yang terletak dekat kawasan Bedok. Nanti adalah orang datang berjumpa dengan dia, minta tolong tu, minta tolong ni, macam-macam. Saya ni pula tak percaya dengan apa yang mak mertua saya boleh buat. Saya kata pada isteri saya sebelum kahwin, apa yang mak awak buat ni? Dan isteri saya percaya. Mak saya tolong orang bang. Dah banyak orang dia bantu. Daripada yang tak ada sampai ada. Daripada yang sedih sampai gembira. Kata isteri saya. Dan dia percaya mak dia ni pada waktu itu melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi Casey, saya waktu itu kita sebagai pasangan kekasih, belum kenal. Bila dah tahu mak bakal mak mertua saya pada waktu itu, saya rasa macam saya harus lakukan sesuatu. Tetapi benda ni sensitif. Yang pertama, mak mertua saya dah tak boleh dah dengar kata nasihat dari orang. Dah tak boleh. Kita cakap akan jadi gaduh. Saya pun tak nak keruhkan keadaan. Yang mana ini pernah berlaku. Casey, dipendekkan cerita kata Sulaiman, akhirnya saya berumah tangga dengan isteri saya sampai ke saat inilah. Tapi 2 tahun lebih saya berumah tangga, masih belum ada cahaya mata. Malah setahun lebih berumah tangga belum ada cahaya mata. Mak mertua saya jumpa saya dengan anaknya, katanya di sini, mak memang tak suka masuk campur dengan hal rumah tangga korang. Tapi mak tengok dah setahun setengah korang kahwin, anak pun tak ada, zuriat tak ada. Korang nak mak boleh tolong, mak boleh tolong kasihkan kau zuriat. Isteri cakap dengan saya depan mak, bang, macam mana bang, mak nak tolong ni. Saya tak nak kurang ajar, saya pun tak nak kecilkan hati dia. Walaupun salah, tapi kita harus beralah dengan cara yang baik, mengalah dengan cara yang baik, katanya di sini. Mak, insya-Allah saya akan minta bantuan mak bila perlu. Sekarang belum lagi mak. Nanti saya balik bincang dengan Adilah. Nama isteri saya bukan nama sebenar. Saya bincang dengan Adilah. Dah okey, kita akan jumpa mak ya. Yalah, jangan lama-lama
sikit jumpa aku. Aku boleh tolong korang. Balik, saya marah isteri. Awak ni apa ni? Awak dah tahu saya tak suka apa yang mak awak buat. Saya tak kisah dengan mak awak. Saya langsung tak ada sifat marah, dengki, benci dekat mak awak. Tapi saya tak suka apa yang dia buat. Sampaikan anak kita ni, yang kononnya nak menentukan you boleh ke tak boleh, kita boleh ada anak ke tak boleh, mak awak. Isteri saya marah, katanya biarlah tu mak saya. Bukanlah saya minta dengan orang gila mana. Kata isteri saya, Casey, tahu tu mak awak, itu pun mak saya juga. Tapi masalahnya, macam mana mak awak nak kasih kita suriat? Pakai apa? Sembuh-sembuh? Hah? Sudahlah. Isteri masuk bilik, tinggalkan saya dekat depan. Saya rasa hairan. Setahun lebih berumah tangga dah susah sangat nak anak. Masuk tahun kedua, tahun 2,5. Bayangkan. Kemudian keadaan mak semakin turun, keadaan kesihatannya. Tapi beberapa kali saya dengan isteri pernah pelawar, katanya, mak, jangan duduk rumah mak, duduk rumah kami, kita boleh tengok-tengokkan mak. Katanya tak nak. Aku lebih rela duduk seorang. Kalau rumah tu ada cucu, boleh juga aku duduk. Nanti korang dah pergi kerja, sama juga aku seorang. Kata arwah mak mertua saya. Casey, okeylah, dah pujuk tak nak, degil Jadi sekarang ni macam mana nak suruh dia berubah? Pasti susah. Dia duduk tinggal rumah ni yang sendiri, seorang diri. Satu malam isteri saya call. Bang, boleh balik cepat tak bang? Mak dekat rumah, katanya tengah mabuk pening kepala. Boleh bang. Jadi saya minta izin, majikan saya berikan, saya pandu balik ambil isteri. Isteri dengan saya pergi rumah mak memandu. Kami berdua saja, Casey. Turun dari tempat letak kereta, kami berjalan pergi ke lift, tekan butang tingkat 8 rumah mak mertua. Lift naik atas, pintu terbuka. Tengok dekat luar rumah dah tak banyak slipper dengan kasut. Jadi bila dah ambil isteri sampai rumah mak mertua saya, ketuk pintu. Mak. Dari dalam dengar bunyi orang batuk. Mak. Casey, saya tak bohong. Yang ini saya nampak dengan mata saya sendiri. Ketuk lagi mak. Isteri saya dekat tepi cuba telefon. Jadi bila isteri pegang telefon, dia tengok belakang. Dia sandar dekat tembok. Mak, angkatlah telefon, mak. Mak. Tiba-tiba saya dengar orang buka pintu. Casey, bila saya tolak pintu, saya ternampak susuk tubuh seorang wanita yang kurus, tinggi, tangan halus, rambut panjang sampai ke bawah. Saya rasa dialah yang buka pintu. Pada mulanya saya ingatkan dalam rumah tu, kata Sulaiman, mak ni bawa kawan untuk temankan dia. Masuk dalam, Mak saya tengah dekat atas katil terbatuk-batuk. Isteri tolong ambilkan dan carikan penyembuh semput. Saya pula pergi bilik sebelah, pergi dapur, pergi bilik lagi satu, tengok dekat study room. Tak ada orang. Setelah mak saya dah okey, saya tanya, Mak, semalam dalam rumah ni mak seorang ke atau ada orang lain? Mak saya mengatakan dia seorang diri dalam rumah, tidak ada orang lain.
Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi dia pendekkan cerita, pergi rumah mak, jenguk mak beberapa kali, tengok mak beberapa kali, dan akhirnya bila kami balik rumah, kami berbincang nak bawa mak ke tak nak. Pergi lagi rumah mak, cakap lagi tak nak, aku tak nak. Dan akhirnya mak saya semakin teruk keadaan kesakitan. Kami membawa mak secara paksa sebab mak dah tak boleh bergerak. Duduk di kerusi roda, tolak sampai ke rumah saya, Casey. Ya. Jadi kerusi roda tolak pergi rumah saya. Mak duduk situ, kita jaga. Mula-mula tak nak berbual, tak nak makan sebab merajuk. Kita paksa duduk dengan kita. Lama-kelamaan dah okey. Kesihatan semakin menurun. Dan akhirnya mak menghembuskan nafas yang terakhir. Sekarang masalahnya, sebelum mak meninggal dunia dekat atas katil dalam rumah saya, mak panggil Haida. Mak panggil isteri saya, mak panggil saya, datang masuk. Mak saya kata suruh isteri saya ni yang tengah pakai jeans dengan t-shirt, angkat baju Haida, angkat. Mak saya pegang perut isteri dengan telapak tangan, jadi supaya kulit mak saya terkena pada kulit isteri, perut isteri saya. Mak saya mula, dan saya dengar 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, kuseru dan sebagainya yang saya tak nak bacakan penuh. Hanya kerana apa? Hanya untuk memberi zuriat. Sekarang masalahnya, isteri saya setelah mak meninggal, 2 bulan dapat berita baik isteri saya hamil, Casey. Masalahnya sekarang isteri saya percaya sampai ke saat ini. Sampai kita gaduh. Bila dia bangkit pasal anak, dia akan cakap, kalau tak kerana mak saya, sebelum dia meninggal, kita takkan ada zuriat, bang. Takkan, bang. Kalau saya tak berdegil, angkat baju, suruh mak pegang perut, kita takkan ada anak. Astaghfirullah. Sampai gitu sekali isteri saya percayakan mak dia yang boleh, katanya. Kebetulan setelah hampir 2 bulan dia pegang, dapat anak, bukan bermakna dia tu ada magic. Tapi susah. Nanti kalau cakap, katanya kalau tidak, kenapa saya boleh dapat anak selepas mak meninggal? Waktu tu mak dah pegang perut saya. Apa nak buat? Ada kalanya diam adalah lebih baik daripada berkata-kata. Misteri Jadual. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jadual. Anda boleh hubungi saya di 669118976, 669118977. Berikut kisah yang ingin saya sampaikan datang daripada Nur Adira. Katanya, Assalamualaikum, Kisah. Waalaikumsalam. Saya daripada kawasan Damansara, nak berkongsi pengalaman yang saya alami di Damansara. Saya tinggal di sebuah apartmen tingkat 7. Dekat apartmen saya ni ada apartmen sebelah. Daripada saya pindah, saya tak pernah pun berjumpa, ternampak, terserempak dengan jiran sebelah apartmen saya. Tidak pernah.
saya tahu dalam rumah tu ada orang. Saya tahu. Sebabnya waktu malam kalau saya tengah duduk tengok TV dengan kawan-kawan, saya dengar dekat sebelah, dia pun dengar tengok TV juga. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang dekat sebelah dengar orang bertukang, kata Adira. Jadi saya tahu dekat sebelah ada orang, tapi tak pernah jumpa. Dan itulah yang saya semat dalam benak fikiran saya ni. Di sebelah ada orang, saya ada jiran, jiran saya ada orang, gitulah. Sebab saya tahu malam-malam hari nanti saya buka TV, dia pun buka TV. Dia bertukang kadang-kadang, ketuk tu ketuk ni, sirik sana sini. Saya tak pernah tanya. Adira menceritakan. Jadi apartmen yang saya sewa ni ada balcony. Jadi dia begini ya, balcony-nya lat-lat. Saya ada balcony, unit sebelah tak ada balcony, sebelah ada balcony, sebelah lagi tak ada. Jadi balcony saya, balcony ada pada unit saya. Unit sebelah, jiran sebelah ni yang saya tak pernah nampak, cuma dengar bunyi bising dekat sebelah ni, dapat. Jadi apa yang berlaku? Katanya di sini, satu hari itu saya tengah duduk, saya tengah berdiri di balcony ataupun veranda rumah di tingkat 7 ni, salah sebuah apartmen dekat Damansara. Tengah diri dekat veranda ataupun balcony, pegang handphone, tengah berbual dengan kawan saya. Saya toleh tengok nampak orang sebelah. First time, katanya first time saya nampak ni, berdiri dekat tingkap. Tingkapnya adalah tingkap panjang, atas sampai bawah semua gelas. Saya nampak jiran sebelah. Kemudian tengah bercakap dengan kawan saya kata, Nah apa? Kau ingat tak aku cakap dengan kau jiran sebelah yang aku tak pernah nampak dia pun? Habis Hafsan, aku first time nampak dia dekat tingkap rumah dia. Jadi saya nampak jiran sebelah ni. Saya tak tahu, ini pertama kali nampak wajahnya. Tengah berdiri, rambut panjang, bangsa Cina, tengah berdiri. Jadi para pendengar Ria 897, teman saya ni pun berseluruh. Katanya, kau biar betul kau tengok tu jiran kau ke tak? Jiran aku lah, aku nampak ni. First time aku nampak dia. Malam-malam bertukang ni. Kemudian kita dah berbual, dah lupa pasal tu. Dan ada apa yang berlaku. Satu hari balik kerja, seorang Pak Gad nampak saya balik kerja waktu malam seorang diri. Jalan, saya pun nak tulis nombor kereta kawan saya yang akan datang malam ni untuk bermalam dengan saya. Cik, minta logbook boleh? Pakcik kasih logbook, saya tulislah vehicle, kenderaan, nombor apa, siapa nama IC tu, dan nak masuk waktu bila. Saya kasih pada dia. Kemudian pakcik ni tanya saya, ni anak siapa nama? Adira, cik. Adira macam mana nak cakap ni? Adira dekat rumah apartmen Adira tingkat 7 kan? Ya cik. Pernah tak malam-malam dengar bunyi orang sirik kerusi ke, tarik meja, ketuk-ketuk tembok? Pernah cik, jiran sebelah bising Nasib baiklah saya jiran yang tak kisahlah, kata Adira. Memang jenis yang tak kisah. Dan apa yang berlaku, pakcik tu pun kata pada saya, sebenarnya rumah dekat sebelah tu memang tak ada orang tinggal. Rumah tu dah bertahun kosong. Dulu adalah 2-3 orang Cina masuk, sewa lain, sewa seminggu lain, sewa sebulan lain. Semua lari takut. Hah? Apa maksud cik? Dekat sebelah awak tak tahu? Awak kalau nampak perempuan rambut panjang, kurus, tangan panjang kurus, lebih baik awak hati-hati. Kenapa cik? Sebabnya mengikut kes-kes yang pakcik dengar dekat sini,
selalu dengar bunyi je. Macam tuan rumah tu. Tuan rumah yang duduk di rumah jiran sebelah awak ni, malam-malam dengar orang bertukang. Diorang ingatkan rumah awak yang bising dululah, masa belum awak tinggal. Ada orang lain duduk rumah tu. Rumah awak tinggal sekarang ni. Komplain dekat Pak Gad, saya lah. Kata orang sebelah bising lah. Orang sebelah kata tak, dia tengah tidur. Siapa nak pergi tarik kerusi meja pukul 3 pagi? Dah bergaduh dua jiran ni. Sampaikan pada satu malam, jiran sebelah ni, iaitu jiran awak sekarang lah yang kosong ni, dia cakap bila dia balik kerja, dia ternampak ada perempuan kurus tinggi rambut panjang berdiri dekat balcony, macam balcony rumah awak tu. Sama. Apa berlaku, cik? Barang siapa yang nampak ini bukan sekali saya dah tahu situasi ni dah 3-4 kali Siapa yang nampak perempuan tinggi kurus rambut panjang, benda tu akan datang kacau orang tu ketika tengah dalam rumah seorang diri. Dah kenapa dengan awak ni? Awak ada nampak ke? Ada, cik, semalam. Astaghfirullah. Malam ni awak ada kawan? Ada, cik. Ni saya register kawan saya. Kalau ada orang, awak jangan takut. Tapi kalau seorang, saya tak nasihatkan awak balik untuk 2-3 hari ni. Janganlah balik. Dia akan datang. Macam mana pakcik tahu? Dan nampak waktu tu pakcik nak naik atas buat clocking. Tengok dekat koridor, nampak perempuan kurus tinggi rambut panjang tengah berdiri depan rumah jiran sebelah tu. Pakcik nampak, hello, excuse me. Bila suluh, hilang. Apa yang berlaku dengan pakcik lepas tu? Apa berlaku? Aku ambil cuti sakit. Seminggu aku takut, seminggu tu aku tak datang kerja. Tapi lepas tu datang balik, tak ada apa-apa, alhamdulillah. Kau ni baik-baik. Ni dah pukul berapa ni? Jangan naik dulu. Awak duduk kat guard house. Nanti kawan datang baru naik sama-sama. Terima kasih, cik. Bayangkan kata Adira, itulah perbualan dia dengan pakcik ni. Barang siapa yang nampak wanita kurus, tinggi, rambut panjang, hati-hati. Anda adalah yang dipilih sebab dia akan datang menjenguk. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Tak dengar diri kat sini, tak tahu kat sebelah nampak Saya tunjukkan awak nanti. Saya akan petik gambar satu, saya upload di mungkin Facebook Ria. Di sebelah kiri saya ni ada koridor panjang. Tadi beberapa kali ternampak ada orang lalu kat tepi. Memang orang lah, tu confirm. Sebab saya tahu tu, saya kenal Abang Gad, Abang Etos yang lalu kat sini. Etos Cisco yang lalu depan. Nanti saya petik gambar, awak tengok lah. Jangan dia berdiri kat situ kalau ternampak. Seram Terima kasih Adira, kisah yang cukup menarik. Adira dari Damansara, Malaysia. Kita teruskan. Kalau ada kisah misteri 66911897. Ini daripada Mat Bond katanya. Bro Casey, kisah malam ni terbaik. Welcome back to MG12. Seminggu tak ada drive malam, mendak bro. Anyway, kisah tadi dibacakan memang seram. Tengah driving sorang-sorang, tiba-tiba tarik handbrake Casey. Sekarang dekat teh tarik, tengah minum tea dengan members sambil tu dengar MG12. Sebelah telinga berbual dengan kawan, nak dengar kawan cakap. Sebelah lagi telinga sumbat MG12. Daripada Mat Bond. Amboi, terima kasih lah kerana mendengar MG12 di mana saja anda berada. Terima kasih pada Mat Bond. 66911897.
Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa tu? Sini Ima. Ima, panggilan dari mana ni? Daripada Bedok. Ada kisah tentang apa, Ima? Silakan. Ada. Baru berlaku juga hari Jumaat ni. Lepas ni. Silakan, apa yang berlaku? Kak Iman dengan anak-anak jalan naik lori. Okey. Jadi sampai kat Bedok Reservoir. Dia nak hantar Kak Iman melalui Bedok Reservoir. Okey. Jadi kat Bedok Reservoir tu dengan nama Allah Kak Iman nampak gula-gula hex. Dia berdiri macam kata orang macam diam tengok daerah sungai tu. Kak Iman dengan budak-budak kat belakang, you see not whatever I see. See. Dia cakap, okey, jangan tengok lagi, sama-sama tengok. Sampai balik kat rumah, Kak Iman tak boleh tidur. Kejut suami, bangun saya tak boleh tidur. Pasal ada apa-apa saya tak boleh tidur ni. Habis anak kat bilik sebelah, mak takut kasih air apa? Masuk kasih air 3 kali, habis suruh tidur. Kau boleh tidur tak? Boleh, takut ternampak dia. Memang ternampak lah entah KC. Orangnya tak kecil, tinggi. Orangnya sebenarnya bukan rendah, tinggi, besar. Jadi bila dah ternampak tu, beberapa yang ternampak, apa yang awak nampak? Yang ternampak tu 3 orang. 3 orang. Budak-budak sebelah dalam, kita sebelah luar lah. Kau mana jaga budak-budak lah, tak mahu kata jangan jatuh kan. Habis tu orang bawah, orang hantar dekat bawah, cakap dengan anak perempuan, kau nampak tak kau duduk depan? Tak nampak lah, mak ni merepek Apa aku merepek? Dapat tipu buat apa, aku dapat apa, dapat duit. Kenyataan aku nampak. Dia cakap, mak ni betul lah kak. Sumpah mak nampak tinggi, orangnya besar tau. Umur aku dah 50 lebih, baru aku nampak lagi. Baguslah kalau tak nampak kalau dah nampak tu. Jadi macam babi. Habis tadi Arinda anak-anak ajak keluar. Tapi tak pun jalan situ, jalan tempat lain. Yalah, dia jalan jauh lah, tak jalan kat Bedok Reservoir. Jadi terima kasih ya puan. Okey, sama. Bye. Kembali, bye-bye. Itu istilah yang diberikan gula-gula hex. Macam ternama, setiap ada brand lagi terima kasih. Itu ataupun istilah yang dipanggil makhluk pocong. 669-11897. Sebelum kita berehat dengan beberapa buah lagu, anda boleh hubungi saya 669-11897. Kisah selanjutnya datang daripada Wati. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Sharifah Wati. Saya nak berkongsi pengalaman peristiwa yang beliau alami ini. KC, saya tinggal di tingkat 1 dekat Tanglin Hall. Rumah saya tingkat 1. Mungkin tak ramai yang tahu, situ ada beberapa blok lama yang masih lagi ada tingkat 1, ada sebuah rumah. Dan katanya di sini batuk je. Ruang tamu rumah saya ada tingkap. Waktu malam hari Khamis malam Jumaat, satu kejadian benar berlaku. Dengar orang ketuk tingkap di ruang tamu. Tek 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 tek. Saya ni tak dengar orang ketuk sebab waktu tu tengah betul-betul berikan konsentrasi sedang menonton TV. Saya bangun, pergi dekat pintu, saya buka pintu. Kebetulan pada waktu yang sama adik saya keluar dari bilik. Saya buka pintu, tengok kat depan tak ada orang dah. Dia kata, siapa pula ketuk pintu malam ni? Adik saya. Keluar dari bilik. Sambil tu dia jalan pergi ke dapur, tak tahu nak buat apa pada waktu itu. Dia tanya, "Kak, siapa tu ketuk pintu?" Saya yang tengah berdiri dekat pintu, pusing ke belakang tengok adik saya. "Entahlah dik, ketuk tadi bukan main lama. Aku bangun aja nak buka pintu dia hilang. Orang asam kan, menak ke orang ni." Adik saya pun pusing. Astaghfirullahaladzim, saya dengar dia istighfar berkali-kali, istighfar non-stop Casey. "Hei, kenapa dengan kau? Dek, adik, jangan buat kakak takut
Sebab bila adik saya istighfar, tiba-tiba matanya menjadi putih. Saya marah, "Adik, Dek." Saya tepuk pipi dia. "Adik." Baru adik saya sedar, tercungap-cungap nafas. Kemudian adik saya peluk saya erat. "Kenapa dengan kau ni, Dek?" "Kak, kenapa kakak tak tutup pintu?" Sebab bila berbual dengan adik saya, belum lagi saya tutup rapat. Jadi saya tanya, "Kenapa? Nanti kakak nak tutup ni." "Kak, dekat pintu ada orang berdiri, Kak. Jangan pergi." "Hah?" Bila saya toleh, saya tak nampak apa-apa. Saya biarkan adik saya berdiri dekat dalam rumah. Saya menghampiri pintu, rasa meremang di rumah. Rasa meremang sangat. Dan kemudian tutup pintu. Adik saya dengan saya lari masuk bilik tidur sampai ke pagi. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kepada para pendengar Misteri Jam 12, saya nak simak kiriman-kiriman yang saya terima pada tengah malam ini. Begitu ramai yang dah pun masuk gelanggang. Terima kasih sekali lagi yang suka mendengar kisah seram dalam Misteri Jam 12. Terima kasih kepada Ida Rahayu. Terima kasih kepada Farhan Akasha. Terima kasih kepada Nurmala. Daripada teman kita Nur Rayu Elianor, "Rindu gila kerja malam-malam mendak si kerja part Buruh Crescent pula tu." Buruh Crest kat mana tu? Yang ini daripada Zamani Zamano. Casey, seminggu tak ada MJ12. Rasanya saya nyaris-nyaris Casey. Ya, menangis tanpa air mata. Amboi. Sedih betul itu dia teman kita daripada Johor Bahru, dari seberang tambak ya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang saya terima di sini, pengalaman-pengalaman misteri yang dikongsi sama, entah benar ataupun tidak. Dan yang ini daripada Ramizan, katanya, "Assalamualaikum Bro Gizi." "Waalaikumsalam, selamat kembali MJ12. Malamku dah kembali beraksi dengan MJ12. Terima kasih pada anda." Siapa lagi? Faiz Abdullah, "Salam KC, saya pendengar dari Tuas, bekerja sambil layan MJ12. MJ12 jarang tak seram." Terima kasih. Nur Kia Jones, apa khabar Kak Nur Kia Jones? "Salam KC." "Waalaikumsalam dari Shropshire, England. 2 darjah Celsius. Dah punch cut MJ12 jam 4 petang. 12.30 malam waktu Singapura, 4 petang waktu di England. Nari masak senang je, beef steak dan roast potatoes." Wow, 2 darjah Celsius adalah satu suhu yang saya suka. Saya memang suka sejuk. Itulah suhu yang favorite. Selamat malam KC, sedang mendengar sambil buat patrolling. Oh, tengah buat tengah, mungkin dia ibarat Paw Patrol. Tengah patrolling, ya, seram pula rasanya daripada Amil Mikhail. Selamat menjalankan tugas pada Amil Mikhail. "Salam, macam mana nak hantar KC cerita seram? Boleh email kepada saya ke alamat iaitu alamat misterijam12@gmail.com ataupun ria @mediacorp.com.sg. Itulah email kedua-dua, kena hantar kedua-dua email. Saya akan cuba buka antara satu. Dan seterusnya, "Assalamualaikum KC." "Waalaikumsalam. Saya suka sangat dengar KC bawakan cerita di MJ12 seminggu lalu. Kalau kerana MJ tak ada, dah hampir 7 tahun saya dengan MJ12. Awal dari saya mengandung anak pertama sampai sekarang, dia suka dengar juga, tapi dia jadi anak penakut.
pula. Siang hari nak pergi ke dapur, seorang-seorang pun takut. Salam Casey. Selamat dari Kepulauan Riau Karimun. Sukses selalu. Terima kasih pada Sheila Pisesnya SX. Macam itulah bunyinya. Minta maaf lah kalau tersalah sebut namanya. Anak dalam perut suka dengan M12 ya. Bila dah dewasa nak pergi dapur siang hari pun takut. Wow, ini satu kes yang harus kita perhatiin Pelik betul budak-budak ni Okey, seterusnya kita ada yang tadi awal tadi mana tadi jap daripada Ramizan katanya. Selamat malam Casey, selamat malam ataupun dah pagi ni. Selamat pagi pada anda Ramizan. MJ12 tengah bekerja. Terima kasih kerana kembalikan MJ12. Bukan berhenti pun, berehat, cuti sebabnya saya bercuti kan, nak habiskan cuti saya yang banyak sangat. Ni ada lagi cuti ni, nantilah part 2 sekejap lagi Yang ini salam Casey, kami berada di Old Changi Hospital. Memang meremang Casey, nasib baik ada members #Jom MJ12. Wow, wah ini geng skuter berwarna-warni skuter awak Haikal Kalius, terima kasih pada anda geng skuter MJ12. Saya Laila dari Malaysia, Legong Perak. Seram malam ini daripada Zamzi Lela yang berkongsi katanya kisah malam ini seram. Terima kasih pada anda Zamzi Lela. Yang ini Casey, nama saya Nur Farhana. Saya nak ucapkan selamat malam kepada Casey dan semua geng-geng momok. Mendengar MJ12 dari Damansara. Bila Casey sebut Damansara aja, saya pun terbegik tengah makan kuih awal tadi sambil mendengar MJ12 sebabnya dekat dengan tempat saya ni. MJ12 memang gerik Casey. Yang ini siapa lagi? Nur Fazura Amasya katanya. Dengan MJ12 Casey sekarang ini berada di rumah makcik saya dekat Ipoh Perak. Oh, ramai juga orang Perak dengan MJ12 malam ni Terima kasih pada anda. Cakap tentang Fazura, Nur Fazura ni, difahamkan Fazura baru saja bernikah dengan Fatah Amin. Syabas dan tahniah kepada Fatah Amin dan juga Fazura menjadi pasangan suami isteri. Ya, bagus Syabas dan tahniah. Bukan senang nak rahsiakan. Bukan tak boleh, boleh, tapi mereka telah berjaya merahsiakan segalanya selama bertahun-tahun lamanya. Siapa lagi ni? Baik, kita akan berehat dan teruskan dengan lagu-lagu dalam lagu-lagu pula tersasul. Kisah lagu. Teruskan dengan kisah-kisah seram dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Sama siapa di antara anda yang sedang mendengar MJ12 ni siapa di antara anda yang mendengar MJ12 pernah memberi sesuatu kepada orang yang datang minta sedekah? Yang datang dia ulur tangan kemudian anda tengok, oh dia nak duit lah. Anda pun mengambil dompet ataupun beg duit anda keluarkan apa yang anda nak kasih. Ada orang kasih $1, ada orang kasih $2, ada kasih $10, ada yang flower. Kalau awak tengah dekat kedai makan tu, ajak dia, nak makan ke? Ni saya belanja. Ada yang kasih RM10, RM5, tengoklah. Jadi ramai di antara saya pasti pernah buat demikian. Dan ada kalanya orang-orang ini, dia yang datang ni pada anda ni, dia bukan minta, dia menjual tisu antaranya. Tapi yang ini lain. Puan Aminah telah pun memberikan sedekah. Dia kasih orang ni datang ulur tangan lah. Jadi nak sedekah kejap Puan Aminah pun keluarkan beg duit. Saya kasih sejumlah wang, saya tak nak sebutkan, nanti orang kata saya riak pula. Alhamdulillah
baguslah. Ya, ini sekadar berkongsi pengalaman, kata Puan Aminah. Saya serahkan wang tu kepada orang lelaki yang datang ni. Tadah tangan dekat saya kasih. Kemudian dia kasih saya sesuatu macam keychain, keychain. It's totally harmless, katanya Puan Aminah. Memang tak ada benda pun, nampak keychain. Saya pun ambil keychain tu, saya kata terima kasih. Sebabnya saya ni sedang dalam deep conversation, tengah berbual begitu khusyuk dengan kawan saya. Dah lama kita tak jumpa. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada peluang untuk kita berjumpa. Jadi malam tu duduk tengah makan, kita tiba macam-macam cerita daripada A sampai Z. Dah bertahun tak berjumpa. Datang orang ni, saya kasih duit, dia kasih barang, saya ambil, letak, terima kasih, letak tepi. Kemudian saya berbual dengan kawan saya, terus continue talking. Nak balik dah bayar bil, saya angkat apa jua barang saya dekat atas meja, angkat masuk dalam beg. Lupa Casey tentang keychain yang saya dapat tu, kata Puan Aminah. Kemudian saya dengan kawan masuk kereta, saya pun hantar dia balik. Saya pandu seorang diri balik ke rumah saya dekat kawasan Kembangan. Sampai rumah, masukkan kenderaan depan rumah saya, kata Puan Aminah. Jadi Puan Aminah tinggal rumah sebuah, jadi katanya kenderaan saya letak depan rumah. Masuk dalam rumah saya punya handbag saya tinggalkan dalam kereta. Sebab tomorrow morning, katanya esok pagi saya harus bekerja dengan beg yang sama. Jadi saya pun letak beg dekat tepi dalam kereta. Kemudian saya masuk dalam rumah, tutup pintu. Dan kemudian saya bersihkan dirilah, mandi, tukar baju, naik atas. Suami saya memang tak ada di Singapura. Beliau kerja agak lama outstation dan akan balik dalam beberapa bulan sebelum dia berangkat lagi ke luar negeri. Jadi rumah tu hanya ada saya, pembantu rumah saya. Saya ada seorang anak. Anak saya seorang tidak ada di Singapura, juga belajar di luar negeri, kata Puan Aminah. Jadi just imagine Casey, kata Puan Aminah. Saya dalam rumah cuma 2 orang, saya dengan pembantu. Bila saya balik, pembantu dah tidur. Saya masuk dalam rumah, mandi. Lepas mandi, naik ke bilik saya dekat tingkat atas lah. Toilet di tandas di atas. Mandi, keluar dari tandas tu, bilik saya ada tandas. Kemudian bersihkan diri. Saya sempat pergi dekat balkoni rumah saya dekat tingkat 2 ni, menjenguk. Saya memandu kenderaan, saya memandu kereta. Kereta saya ni, bila saya masuk dalam tempat letak kereta di depan rumah saya masuk, saya menjenguk dekat atas. Saya ternampak sesuatu yang amat menakutkan. Masalahnya sekarang, saya terlupa nak tutup. Kereta saya ada moonroof, ya, ada bumbung yang boleh saya buka sedikit lah, ada ruang. That moonroof, saya lupa nak tutup. Tengah berdiri dekat balkoni, tengah kesat-kesat gosok-gosok, keringkan rambut saya yang basah ni, saya tengok dekat, was looking over my moonroof, katanya. Sebab Puan Aminah ada tulis dalam bahasa Inggeris bercampur Melayu sedikit. Jadi alangkah terperanjatnya, saya ternampak dalam kereta saya, di tempat duduk penumpang, ada orang tengah duduk, kata Puan Aminah. Saya tengok lagi, sampaikan badan saya ni dekat balkoni, saya sandar ke depan, dah macam nak terjatuh tau. Saya tengok, siapa tu? Saya turun ke bawah, ketuk pintu pembantu rumah. Ibu, saya panggil pembantu rumah saya, ibu. Dia buka. Ya, ma'am. Ibu, sini. Maaf ya ganggu bu waktu tidur. Boleh ikut aku tengok dekat luar tak? Kenapa, ma'am? Ibu sini ikut aku. Dia pun ikut saya ke sini sampai depan pintu rumah. Saya buka pintu, saya bersembunyi di sebalik tembok. Kemudian saya tanya pembantu, ibu lihat dalam mobilku ada orang tak? Mobil, ma'am? Ya, lihat. Pembantu tengok, tak ada, ma'am. Yakin ya? Ya, ma'am, tak ada. Saya pun keluar, tengok dalam kenderaan memang tak ada orang. Kamu tunggu sini. Saya keluar,
Pergi dekat pintu, tutup moonroof kenderaan saya. Ambil beg saya, tutup pintu, kunci, masuk dalam rumah. Pembantu tanya. Saya katakan tadi saya nampak daripada atas dalam kenderaan saya macam ada orang tengah duduk. Saya lupa nak tutup moonroof. Pembantu rumah saya, yang benar bu, yang benar, kata saya kepada pembantu rumah. Pembantu rumah saya masuk dalam bilik balik. Saya suruh dia tidur. Saya naik atas, beg saya letak dalam bilik kisi. Dalam bilik saya ada makeup table, cermin, bangku kecil. Dekat situ bangku tu saya letak handbag saya dekat atas tu. Dah bersihkan diri, dah salin pakaian. Atas katil, tarik converter nak tidur. Saya miringkan tubuh saya sebelah kanan, tutup mata. Tiba-tiba saya dengar bunyi. Saya buka mata, toleh belakang. Saya terperanjat kisi bila saya ternampak bangku yang saya letak beg saya berada di tengah-tengah bilik tidur saya. Bangku tu dekat tepi sekarang berada di tengah-tengah. Siapa yang alihkan dan bagaimana bangku ni boleh bergerak? Saya bangun, saya tengok bangku ni, tak nampak dia bergerak. Saya bangun, tak tahulah saya beranikan diri kata Puan Aminah. Tolak balik bangku duduk tu dekat tepi. Naik atas katil, tarik selimut, tidur. Saya bangun. Kali ni bangku tu berada betul-betul di tepi saya. Saya bangun, saya keluar dari bilik, saya turun bawah, kejut pembantu rumah. Pembantu rumah bangun lagi. Dia minta maaf lah, aku tahu ni waktu tidur, waktu lihat kau, bukan nak mengganggu. Saya kata pada pembantu rumah, boleh tak tolong naik atas temankan aku? Pembantu naik atas. Bangku tu dekat tepi. Saya kata pada pembantu rumah, tadi masa aku mau tidur ini dekat sana, sekarang ini lihat. Pembantu tak percaya kisi. Tolak dengan beg dekat atas. Dia pun naik atas katil. Katanya, kamu tidur di sini ya, kamu tunggu sekejap. Jadi saya pun ambil satu tilam, saya letak dekat tepi katil saya. Tilam tu saya bentang tilam untuk pembantu rumah, letakkan bantal. Kata, okay, kamu tidur di sini, aku tidur di atas, kata Puan Aminah. Pembantu rumah tidur, saya pun tidur. Tak ada apa-apa kisah berlaku. Tiba-tiba pukul 2 pagi kalau tak silap saya. Mem, saya terbangun. Ya, ada apa? Mem, siapa itu Mem? Pembantu tunjuk. Pendengar Ria 897 FM. Dekat balkoni rumah saya ada orang tengah berdiri. Balkoni ini ditutup dengan langsi. Saya ada 2 langsi. Satu day curtain dengan night curtain. Jadi bila nak tidur, kadang-kadang saya tak suka gunakan night curtain, tutup nanti gelap sangat bilik. Saya pasang day curtain. Dia jarang-jarang lah nampak, tapi tetap ada cahaya. Jadi nampak dekat luar balkoni rumah saya. Di balkoni rumah saya, pembantu rumah nampak ada orang. Dia kejutkan saya. Saya pun terperanjat. Siapa tu? Aku tak tahu Mem. Saya dan dia hanya berdiam diri. Keesokan hari, saya dekat office Casey. Di office, sebab saya pergi kerja, saya dah bawa saya punya breakfast. Pembantu rumah siapkan, letak dalam Tupperware, masuk dalam beg saya. Dekat kerja, keluarkan tu, letak atas meja. Terjatuh keychain yang saya dapat semalam. Bila saya angkat keychain tu, alangkah terperanjatnya. Keychain saya dapat ni, dia adalah dalam tu dia macam botol minyak wangi tu, kecil. Botol kaca kecil. Lepas tu hujung ada keychain. Dalam botol tu ada macam kertas yang digulung, dimasukkan dekat dalam. Dan bila saya tenung dan tengok betul-betul, kertas tu ada tulisan-tulisan macam tulisan Jawi. Saya tak tahu apa yang ditulis. Dan saya rasa adakah itu punca malam semalam saya diganggu Casey. Saya angkat keychain tu, terus keluar dari office, turun ke bawah.
dekat tong sampah di tingkat 1. Buang. Saya tak nak buang dalam office, takut nanti benda tu duduk dalam office. Saya buang dekat tong sampah di tingkat 1. Naik balik. Selepas tu dah buang benda tu, dah tak lagi nampak gangguan, terdengar gangguan di dalam rumah saya. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Puan Aminah, Misteri Jadual. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikejelaskan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, terima kasih pada anda semua. 669-11-897. Silakan. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Macam baca novel seram, macam menonton filem seram. Tidak lebih dari itu. Jangan anda terikut-ikut dan mudah percaya dengan apa yang anda dengar. 669-11-897. Silakan. Ini daripada Akbar berkongsi pengalaman. Katanya, apa khabar KC dan juga para pendengar MJ Lepas Kabar Baik. Saya Akbar nak berkongsi satu pengalaman. Ini berkenaan dengan mainan anak saya dalam rumah. Saya tak tahu adakah ini secara kebetulan atau benar-benar berlaku. Saya dengan isteri tidur pada waktu malam. Saya ada anak yang berusia 3 tahun. Dia ni dalam rumah ada satu mainan lori tu. Lori ini hanya akan berbunyi kalau anda tekan butang, dia akan berbunyi. Kalau anda gerakkan rodanya, dia akan berbunyi. Lori itu dalam bilik anak saya, playroom. Saya ada playroom satu untuk anak berusia 3 tahun. Saya, isteri dengan anak tidur satu katil yang sama. Isteri saya ni tengah tidur, saya yang terbangun sebab I'm a light sleeper. Saya mudah terbangun bila dengar sesuatu. Tengah tidur terbangun terdengar bunyi lori anak saya, Casey. Kan mengeluarkan suara. Are you ready? Let's go. Bibu 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 bibu. Itu bunyi yang dia buat. Dia akan ulang-ulang sebanyak 6 kali dan dia akan mati kalau tak disentuh lagi. Saya terbangun, terus meremang bulu rumah. Anak dengan isteri tengah tidur. Saya turun dari katil, perlahan-lahan keluar dari bilik, menjenguk bilik playroom anak saya. Lori itu ada di tempat ujung, lampunya berkelap-kelip. Saya buka lampu. Kemudian saya tutup balik lampu. Lori itu dah berhenti berbunyi. Saya tak terfikir nak matikan sebabnya tak terfikir benda ni akan berlaku lagi. Saya pusing masuk bilik, baru nak naik katil, dia bunyi lagi isi. Dalam hati bercakap ini confirm lori ni rosak. Takkan dia boleh bunyi. Mesti rosak lah. Adalah benda dekat dalam tu, wire dia short circuit ke. Dalam hati bercakap macam tu. Nak tenangkan diri, saya pergi balik. Dalam hati juga nak matikan on off switch tu. Keluar, masuk bilik playroom anak.
Astaghfirullahalazim. Lori dekat ujung. Kalau tak ada orang alihkan, bagaimana lori itu boleh berada depan pintu? Depan pintu Saya ni nak masuk bilik tertendang lori itu. Sebab tak perasan lori itu depan pintu playroom anak saya. Saya jalan ketepak tertendang. Saya istighfar, buka lampu, lori itu tergolek depan saya. Meremang ke si bulu rumah. Astaghfirullahalazim. Hei, siapa dalam bilik ni? Keluar. Kenapa kau nak kacau aku Keluar. Keluar. Isteri saya terbangun. Bang. Abang. Kejap. Masuk bilik. Bang, abang cakap dengan siapa bang? Sekarang ni, macam mana saya nak jelaskan pada isteri tentang lori ni? Isteri tanya ni, dengar. Saya bercakap. Dengan siapa saya cakap? Tak adalah. Abang tak cakap dengan siapa. Tadi kat sebelah tu, nasib baik lagi si abang ternampak cicak. Awak kan takut dengan cicak tu? Hah? Cicak? Abang pun buka tingkap. Abang halau. Keluar. Dah keluar belum bang? Dah. Nasib baik isteri saya percaya. Lori tu saya dah matikan, dah letak ujung, dah tak bunyi lagi Casey. Dah tak bunyi lagi. Saya baring dekat katil, sambil tu saya terpinga-pinga. Macam mana lori tu boleh berbunyi? Macam mana lori tu boleh dialihkan? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, itu dia kisah 66911-897. Hello, selamat tengah malam ataupun selamat pagi. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Zai dari Woodland. Zai Woodland, ada kisah pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, ini baru-baru ni dekat Sembawang. Hari Sabtu. Okey, first day kapak. Casey tahu kan? Yang nak masuk Sembawang. Yang ada pub. Public kapak tu Kan dalam tu ada rumah teres. Jadi saya naik e-scooter, saya nak shortcut. Pergi ke main road lah kira. Sekali saya masuk dekat dalam tu, sekali tersalah tau. Jadi dia road mati. Road mati tu ada rumah banglo. Sebuah rumah macam rumah banglo lah. Jadi saya terperasan tau. Sebelah kiri saya tu rumah dia kosong. Tak ada orang tinggal, tak ada apa. Sekali saya terperasan macam ada bayangan apa tau. Perempuan tu rambut panjang dengan sebelum putih Jadi saya dah terperasan. Saya terus belah dari sana ke sini. Jadi saya macam terperasan ada belakang saya tau. Itu benda. Anda skuter malam ni seorang ke atau ada berteman? Seorang. Oh, seorang kan? Saya seorang ke sini. Saya kalau pergi mana-mana mesti seorang. Hari-hari saya mesti seorang benda. Tak ada teman lah. Kira senang cakap solo lah. Berani Saya walaupun tuan dekat ini kereta Westling tu, saya seorang-seorang pun saya pergi. Pasal saya selalu suka merayap malam-lambu lah. Malam-malam ni Coney Island tu yang tuan cakap apa, kalau kita jalan daripada dalam PCN punya ni boleh tembus ke Coney Island, Pasir Ris. Dekat Coney Island pun saya seorang lah. Jadi boleh tembus dekat Pasir Ris kan. Saya pun biasa kat sana, seorang-seorang saya jalan.
dekat yang orang cakap Coney Island tu memang betul ke si? Memang ada. Jadi Kalau siapa lah yang biasa ke Coney Island tu, memang rasa bulu remang memang naik. Itulah saya punya experience Saya cakap, walaupun saya pergi pancing satu orang, saya tidak pernah pergi berdua. Sampaikan saya punya abang pergi pancing dekat mana lorong, menghadap dengan lorong halus tu. Anak je yang kecil tu nampak. Dia nampak ke sini. Kira kakak lah, kita panggil cakap lah. Nampak kakak. Dia tegur sama bapak dia. Tak, nampak tak? Habis bapak dia cakap nampak. Bapak dia pun takut ke sini. Terus jalan ke sini, tinggalkan anak beranak dia. Sampai bapak dia cerita dengan bapak saya cakap apa, kau ni tak boleh lawan sama adik kau. Adik kau ni berani. Saya pergi mancing dekat Pokoru. Encik pernah dengar Pokoru? Pokoru yang nak masuk dulu kargo kompleks tu. Siapa berani sorang-sorang sana? Tak ada orang kisi berani. Saya take kawan sendiri water. Saya ajak, bang, macam mancing dalam. Jadi tak apalah Nas, awak pergi sendiri pun tak apa. Habis yang dekat mana, KC pernah dengar Hyundai. Dulu diorang panggil tali gantung. Nama tempat tu Orang pun tak berani masuk seorang-seorang KC. Pasal apa diorang cakap ada bayi menangis lah. Apa saya masuk ke sini seorang-seorang pakai basikal licin dulu skuter tak ada. Cuma ada pakai apa motoris basikal orang panggil. Pakai minyak lah. Saya masuk, saya langgar ke sini. Sampai apa tahu saya pancing, memang betul ke sini ada ke sini bayi tu menangis. Tapi kita mencari rezeki kan, betul tak? Rezeki laut. Kira bukan kira cakap bawah, cakap besar. Ini memang tak boleh cakap besar. Kita pergi nombor 1, kita mau beri salam. Pasal laut kita tak tahu siapa yang penjaga dia, kita pun tak tahu. Jadi kalau kita pergi laut, mulut tu mau jaga kata orang. Kalau kita mulut tak jaga, memanglah Casey jumpa Casey. Ini apa yang experience saya dah lama. Saya daripada umur saya 18, saya pergi pancing seorang sampai sekarang. Sampai hingga akhir ni umur saya sudah 40 lebih, 43. Saya pergi pancing sampai sekarang seorang. Saya tak pernah lah kata orang mulut tu mau jaga. Nombor 1 laut, jangan main-main. Sepatah kata orang tua mulut, kerana mulut badan binasa. Jumpa. Ini apa yang saya punya orang tua pesan dulu. Saya punya arwah pakcik pasal dia orang Tekong. Dia pun ada pesan sama saya, kalau pergi pancing jangan lupa beri salam. Beri salam, kita sedekahkan Al-Fatihah, Qul, insya-Allah tak akan jumpa ini semua. Tempat manalah walaupun kita macam sama juga macam saya datang rumah KC, saya mesti mau beri salam, betul? Walaupun kita pergi mana-mana lah, tak kira lah kita pergi laut kita pergi rumah siapa-siapa, mesti beri salam apa. Kalau kita menjelodok masuk, jumpa tak? Mesti jumpa apa? Sama juga macam mana kita pergi rumah orang beri salam, kita pergi di tempat sesuatu mesti kita beri salam. InsyaAllah Casey tidak akan jumpa. Saya cakap, saya bukan cakap besar lah. Kalau Casey biasa, Casey pun saya tahu Casey bukan kosong. Casey pun biasa juga jumpa di mata, betul? Tapi Casey datang besok pagi, bukan saya tak.
na masa, ay dito. Ang gusto ko naman tumulong na lagi naman. Para kan, hindi ba? Para ba? Sabi, sulit. Sabi ka, kan? Con loro siya po eh. Pero lang po yan na, ron na kuliwere na masa, ay dito. Ang gusto ko naman tumulong na lagi naman. Para kan, hindi ba? Para ba? Sabi, sulit. Sabi ka, kan? Con loro siya po eh. Pero lang po yan na, ron na kuliwere na masa, ay dito. Ang gusto ko naman tumulong na lagi naman. Para kan, hindi ba? Para ba?